Kalau saya bercakap tentang judi ni, tak payah kita sembang panjang kalau orang Islam dia tahulah judi itu haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Ya la'allakum tuflihun. Arak, judi, tenung nasib, semua ni adalah haram dan perbuatan syaitan ya. Maka jauhilah dia, semoga kamu beroleh kejayaan. Kerana perbuatan ini akan menempah kita, menjebak kita di dalam permusuhan sama kita. Dan kita tahu apa kesan judi dalam hidup manusia. Kesan judi hidup manusia yang kita duk dengar dalam drama-drama yang kita duk tengok ya, yang kita duk dengar cerita-cerita, semua ni kita dapat tahu bahawa penyebab kepada permusuhan di dalam rumah tangga antara suami dan isteri, suami dan anak-anak, serta mungkin dengan jiran tetangga, malah dengan keluarga besar. Ya, seseorang yang kita kata kaki judi, sangat-sangat kita kata jelas terpampang di hadapan mata kita. Dan ini tidak lagi kita sebut tentang pengabaian tanggungjawab dia kepada isteri, anak-anak, dan kadang-kali disertai kaki-kaki judi ini dengan mereka ya melakukan keganasan domestik rumah tangga mereka, memukul isteri mereka, anak-anak mereka, dan akhirnya keseluruhan institusi yang membina satu masyarakat dan negara akan menjadikan kaki-kaki judi ini hidup dalam keadaan melarat dan sengsara. Itu realiti lah, kita tak payah bahas di sini. Tak ada siapa yang dalam live ini menyatakan tak, mengarut tak. Ya, semua ini adalah kita kata realiti yang berlaku dalam kita kata ruang bagaimana judi boleh merosakkan sesebuah masyarakat. Tapi bila kita bercakap dalam konteks negara, adalah tanggungjawab bagi mana-mana negara untuk memastikan bahawa perkara ini tidak membuka ruang melalui dasar yang ditetapkan kepada operator-operator nombor ramalan ini. Ya, dipanggil number forecasting operator, iaitu operator nombor ramalan. Itu judi lah tu. Nama dia sedap lah, operator nombor ramalan. Tapi mereka adalah antara yang operator-operator yang menggunakan nombor untuk apa kita panggil menginstitusikan judi itu. Ya. Magnum, 4D, Toto, Macai, yang kata Macai itulah tu. Ya. Dan beberapa lagi operator yang mendapat lesen di mana mereka akan buka untuk orang ramai, berpeluang untuk kita kata istilah orang kita tikam nombor ekor. Kalau dulu kita kata tikam nombor ekor. Ya. Jadi bagi pihak kerajaan, saya ingin menjelaskan di sini pendapatan cukai melalui judi daripada number focus operator ini, iaitu NFO, adalah sangat memberangsangkan. Ya, kita boleh mengambil satu kayu pengukur pada tahun 2013. Kita boleh dapat maklumat itu daripada Menteri Kewangan waktu itu yang menyebut bahawa pendapatan untuk kita kata judi ini telah mencecah hampir 150 juta sebagai cukai kepada kerajaan. Cukai biasa yang diambil daripada operator ini dengan cabutan khas mingguan. Cabutan khas mingguan 2 kali saja. Ya, seminggu yang dibuat itu sendiri telah memberikan satu income yang besar dan diambil 2013 daripada suku tahun pertama, suku tahun kedua dan ketiga. Pendapatan itu sudah hampir 70.8 million juta. Campur dengan special draw yang pada zaman 2013
di bawah Barisan Nasional mengizinkan 22 kali cabutan setahun, yang mingguan draw 2 minggu sekali itu memang biasa dijalankan, ditambahkan dengan 22 kali setahun, maka pendapatan itu sendiri telah meningkatkan ataupun keuntungan itu telah meningkatkan pendapatan negara hampir 70 juta juga yang dihimpunkan, ya. Keseluruhan pendapatan untuk tujuan tersebut ialah 150 juta. Ya, tambahan daripada 70.8 juta itu ialah 150 juta. Bayangkan, ini satu pendapatan yang sangat besar di kantung kerajaan, yang kita kena ingat, semua pendapatan cukai ini dibuat daripada atau diletakkan di dalam apa yang namakan sebagai pendapatan negara dalam satu kantung yang sama, bercampur aduk kesemuanya. Disitulah pendapatan antara yang terbesarnya yang kita dapat daripada cukai kerajaan. Baik, Pakatan Harapan ambil alih. Bila kita ambil alih, salah satu aspek yang kita sebelum ini perjuangkan pun menyatakan tentang bagaimana kita kata perkara ini tidak boleh berterusan, kerana apabila kita merasakan ianya satu pendapatan yang bagus, 150 juta itu dikira pendapatan yang tinggi kepada kerajaan, tetapi kesan daripada pendapatan itu dengan maksud berbaluikah 150 juta itu kepada kesan yang lebih besar yang negatif kepada masyarakat. Pertama, kita menggalakkan penjudian. Kedua, kita dengan itu merangsang kepada keadaan rumah tangga yang berberantakan, institusi sosial yang kita kata menjejaskan keharmonian institusi rumah tangga dan kejiranan. Dan yang ketiga, lebih penting, jangan lupa, ia juga memberi kesan kepada para penjudi yang tegar terlibat dengan hutang-hutang yang dikejar oleh alung, dan mereka menjadi mangsa. Bukan dia yang menjadi mangsa. Alung-alung ini kita tahu mereka mengancam keluarga yang berhutang, dan kita bercakap tentang nak hapuskan alung, tapi kita memberi kerja kepada alung-alung ini dengan kita memtingkatkan cabutan khas judi yang walaupun pendapatannya besar kepada negara, tetapi kesannya kepada masyarakat adalah sangat-sangat meruntuhkan. Baik, kesedaran kita kepada semua inilah kita bincang di dalam Pakatan Harapan dulu ketika kita jadi kerajaan. Macam mana kita nak buat? Apakah kita nak menganggap pendapatan daripada judi ini menjadi satu pendapatan yang kita bergantung kepadanya, ataukah kita nak meluaskan, nak membesarkan pendapatan-pendapatan lain yang kita pada waktu yang sama dapat memelihara kesejahteraan masyarakat. Dan Pakatan Harapan, kita jadi kerajaan nak jaga itu semua. Paling utama adalah kita tidak mahu masyarakat kita terjebak dengan nilai-nilai dan budaya-budaya yang bercanggah dengan syariat satu hal, dan yang bercanggah dengan kesejahteraan sosial. Saya sendiri selaku menteri yang bertanggungjawab di bahagian agama dengan tegas menyatakan bahawa pada awal lagi judi atas apa alasan untuk kita dapat pendapatan dan sebagainya tetap haram bagi orang Islam. Dan kita berhujah tentang bagaimana kesan sosial terhadap yang kalaupun bukan Islam sendiri sama saja implikasinya, dan kesedaran syariat kita terhadap apa sahaja yang mudarat dalam kehidupan manusia. Kerana Islam itu terdekat di atas apa saja yang menguntungkan kebahagiaan hidup manusia,
dan menolak apa saja yang menimbulkan kemudaratan dalam kehidupan manusia. Semua perkara itu telah diambil kira dalam dasar-dasar percukaian. Maka kita telah menetapkan antara lainnya ialah kita nak kurangkan daripada cabutan 22 kali semasa Barisan Nasional, kita telah mengurangkannya kepada 8 kali. Ya, mungkin orang kata, kenapa tak hapus terus? Soal nak hapus terus itu, hari ini pun PAS dah bercakap, kita tak boleh buat semua. Ya, secara orang kata sekaligus. Mereka kata, oh, negara kita tanpa judi tahun 2035. Tapi arah kepada mereka PAS ni yang kata dia lebih Islam pada orang lain tak Islam. Dan dia jadi kerajaan hari ni. Tuan-tuan jangan buat-buat lupa. Ni yang orang duk komen-komen, orang-orang dalam ni yang duk tahan PAS ni sebagainya ni. Jangan lupa. Mereka adalah kerajaan. Mereka adalah kerajaan. Yang jaga timbalan Menteri Agama ialah daripada PAS. Menteri Agama walaupun tidak berparti, lebih-lebihlah utama dia tu bekas mufti wilayah yang tersohor itu. Lagi-lagilah dia kena faham mana suara dia di dalam. Ini kata apa? Kerajaan Melayu Islam. Ini yang dikatakan kerajaan kabinet ni, majoriti orang Melayu. MCA ada 2 saja yang dalam kabinet. MCA ada 2 saja. Majoritinya orang Islam. Dulu masa kami dia kata DAP menguasai kabinet. Wahal dalam kabinet itu bukan DAP saja ada. Ada menteri daripada Amanah, ada 5. Menteri daripada Bersatu, ada 5. Daripada PKR, ada 5. Walaupun ada DAP, tapi keputusan itu mereka tidak majoriti satu hal. Dan keputusan itu dibuat dengan perbincangan tentang dasar-dasar yang kita nak bawa. Hari ini ni. Hari ini kerajaan Islam Melayu. Tan Sri Mahyudin berbangga menyatakan inilah kerajaan Perikatan Nasional yang Melayu. The greatest Malay coalition. Ini adalah gabungan parti-parti terbesar Melayu yang kita nak bawa perkara ini. Kerana dulu Pakatan Harapan, walaupun dia dulu dalam kerajaan Pakatan Harapan, ni orang tak malu bercakap. Walaupun dulu dia dalam kerajaan menyatakan kita menolak agenda DAP yang cuba untuk merosakkan agenda Islam Melayu. Termasuklah ada kawan-kawan kita yang kata semasa Pakatan Harapan Islam tercabar, Islam dihina, Islam diancam dan sebagainya. Tapi hari ini kerajaan, tuan-tuan, Tan Sri Mahyudin Yassin, Melayu. Azmin, Melayu. Mustafa Muhammad, Melayu. Zul Bakri, Melayu. Menteri Perdagangan, Perindustrian, Pelajaran, Melayu. Semua Melayu. Adalah 2 MCA, tapi 2 MCA ni hebat tak hebatnya kerajaan Islam Melayu ni, yang PAS pun duduk dalam kerajaan tu, ada menteri mewahnya, ada menteri apa lagi yang pegang jawatan undang-undangnya, tapi hampa nak hapuskan tahun 2035 dalam hampa nak hapuskan judi tahun 2035 dalam keadaan hari ni yang kami dah buat 8, hampa pergi penek 22 ni. Apa cerita? Patut kita nak dengar bila dah kerajaan Melayu Islam, PAS dah duduk dalam. Oi, dulu PAS ni, mereka buatlah kita kata demonstrasi di depan kedai Toto. Lepas tu kata Mahfuz mana dekat Kok Senor. Orang tua tu kena tiba-tiba, Mahfuz mana? Hari ni, mana PAS hari ni? Daripada 8 yang kami berjaya hapuskan special draw, walaupun kita akan kekurangan pendapatan. Pendapatan yang saya kata, bayangkan kalau 150 juta, 22 kali setahun. Kalau kita potong 8, dia akan menjejaskan pendapatan. Tapi kita sebagai kerajaan Pakatan Harapan yang meletakkan Islam rahmatan lil alamin, yang mereka duk perli-perli, yang mereka duk main-mainkan saya dulu, diterima oleh orang bukan Islam dari DAP
dan dari PKR untuk melihat kepentingan ini kepada seluruh masyarakat. Dan kita telah berjaya meletakkan kepentingan kita kata masyarakat dari segi menjaga kesejahteraan mereka itu, walaupun kekurangan bagi kerajaan tak banyak pun, sikit kita cover dengan benda-benda yang lain. Tapi Kerajaan Perikatan Nasional ini nampaknya sangat terdesak. 22 kali cabutan dibuat atas alasan mereka perlukan pendapatan. Pasti itulah alasan dia. Apa lagi hampa nak jawab? Apa hampa nak jawab lagi? Alasan dia pendapatan. Tetapi apakah berbaloi pendapatan itu? Kalau saya kata 2013, kesan daripada perjudian ini, tak ada COVID, tak ada apa. Hari ini kita kata, mereka yang tegar judi dan mereka yang rasa nak dapat duit cara cepat, kalau 22 kali setahun cabutan khas, campur dalam keadaan seminggu 2 kali cabutan khas yang memang berjalan, maka bayangkan bagaimana rosaknya masyarakat pada musim-musim COVID ini. Ya. Bagaimana musim-musim COVID ini akan menggalakkan mereka nak duit cepat, duit tak ada. Maka mereka pergi ke nombor ramalan operator, nombor-nombor ramalan ini 4D, Macai, Toto, Magnum. Untuk apa? Untuk mereka rasa mungkin dengan ni aku untung, aku boleh dapat. Maka bayangkan, dahlah pendapatan kurang. Mungkin setengah mereka menganggur, kena buang kerja. Mungkin setengah mereka dibebani dengan hutang. Tetapi dengan galakan 22 kali setahun ini, bukankah ini bermakna kerajaan hari ini membuka pintu-pintu kepada masyarakat untuk berjudi dengan alasan kononnya saya nak dapat cepat untung, tetapi mereka telah membawa dan mengheret institusi keluarga dan masyarakat ini kepada kehancuran. Jadi saya tak faham kenapa hari ini kita masih menyatakan Islam ini, kalau dulu kita kata Kerajaan Pakatan Harapan tak bela Islam. Tapi saya tak tahulah bela tak bela, kalau dari 22 boleh turun 8 kali. Dan mungkin kita akan terus jadi kerajaan kalau tidak ada orang yang mengganggu, menembus atap, masuk pintu belakang. Mungkin dengan pendapatan kerajaan yang lebih baik, bila kita dah lawan rasuah, perniagaan menjadi lebih baik, dan sales tax and service yang digantikan dengan GST itu mungkin boleh kita meningkatkan, dan akhirnya kita tidak perlu lagi kepada independen ataupun dependensi bergantung kepada cukai judi ini. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan, ketika jadi Menteri Agama, saya juga telah didatangi oleh operator terbesar, dan kita kenal lah siapa operator terbesar judi ni, saya tak payah sebut nama lah datang minta nak berjumpa dengan saya. Datang minta satu pertemuan tidak resmi, tak payah saya beritahulah di mana, untuk bincang supaya mereka minta lesen mereka dipanjangkan daripada 2 tahun kepada 5 tahun. Lesen judi tu, lesen judi ni kena perbarui tuan-tuan. Tapi mereka minta perbaharu jangka untuk memperbarui lesen itu dipergi dengan lebih panjang. Yang kita nak kurang, dia nak lagi panjang lagi masa dia, supaya dia kata dengan itu dia boleh dapat buat untung yang besar. Ini cerita dia satu lagi, dia kata dia akan menyumbang kepada kerajaan. Tak sahabatlah berapa bilion, tapi kalau dia boleh untung bayar cukai 150 juta. Kalau kita ambil pengukur tahun 2013, dari Januari sampai Jun, maka kita boleh bayanglah dia untung berapa.
Maka takat dia nak bagi beberapa bilion kepada kerajaan yang mungkin boleh guna benda itu. Dan kita jadi kerajaan waktu itu pun bukanlah kita kata kita ada duit, mereka dah habis semua duit, tinggal kat kita jadi kerajaan. Kita tergoda jugalah nak terima. Dia mai jumpa saya. Saya kata minta maaf. Hari ini kerajaan kalau boleh tak mahu nak bergantung kepada pendapatan judi. Malah kami merasakan kerosakan judi dalam masyarakat lebih buruk berbanding dengan hasil yang kita akan dapat. Dia cuba meyakinkan saya beberapa perkara tentang ini bukan soal dia nak menggunakan pulangan yang dengan memanjangkan waktu pelesenan itu dia boleh bagi untuk sukan lah, untuk apalah dan sebagainya. Saya kata beginilah. Saya kata saya seorang Muslim. Apa saja yang saya akan kata kepada anda sudah tentu dipandu oleh kesedaran saya, nurani saya terhadap tanggungjawab saya. Sebab dia tahu kalau Menteri Agama waktu itu kata okey, maka sudah tentulah kabinet lain akan tak ada masalah lah. Menteri Agama dah kata okey. Nampak? Dan ketika dibawa ke kabinet, perkara ini dibangkitkan. Yang kita tahu dia bukan hanya jumpa saya selaku Menteri Agama. Mungkin dia jumpa dah banyak menteri-menteri lain. Selain daripada Menteri Kabinet DAP, saya nak abang di sini. Yang ada kata anti-Islam dan kononnya mereka ini nak hancurkan Islam. Yang kita tahu judi ini haram di dalam Islam. Patutnya bila ada orang kata judi ini tak elok, kita patut terima kasih lah. Sebab kita orang Islam memang dah kata benda ini haram. Bahas dalam kabinet, menolak kepentingan pendapatan judi dengan maksud mempanjangkan tempoh perlesenan supaya ada habuan upfront yang kita boleh dapat daripada untung dia yang dianggarkan berbilion. Dan akhirnya di dalam keputusan kabinet setelah berbalah panjang, saya tak cerita detail tetapi sudah tentu bila ia melibatkan pendapatan negara, banyaklah perbincangan-perbincangannya, maslahatlah, apalah sebagainya. Tapi akhirnya, saya masih ingat dalam mesyuarat tersebut, setelah semua bagaimana akhirnya dipandang kepada saya, pendapat Menteri Agama. Saya tak payah nak bicara panjang, saya terus menyatakan, apakah kita nak menerima satu habuan pendapatan dengan kita memberikan tempoh pelesenan yang panjang, dan kita dapat duit, tetapi rosak masyarakat. Saya bertanya dengan jujur, apakah kita mahu itu? Sedangkan Pakatan Harapan ini nak bina sebuah masyarakat, nak rahmatan lil alamin, masyarakat, institusi, keluarga. Dan saya kata, kita perlu ada polisi di masa hadapan untuk kita semakin berkurangan bergantung pendapatan kepada cukai-cukai yang dikatakan dosa ini ataupun sins tax, judi, arak dan sebagainya. Jadi kalau orang kata kita tak bela Islam sampai tahap tu, dan hari ini 22 kali, kalau orang masih kata lagi tak bela Islam, saya tak tahulah siapa yang bela Islam, siapa yang tidak bela Islam. Allah tunjuklah depan Parlimen, dijawab di Parlimen. Apakah ini yang kita mahu sebagai kerajaan Islam Melayu yang akhirnya mengheret bukan saja orang Islam, orang bukan Islam pun dia heret sekali. Dan kadang COVID saya yakin ramai yang nak quick money. Ramai yang nak duit segera. Dan mereka tahu, mereka pergi berjudi bayar berapa ringgit, mereka boleh untung. Katalah, saya tak erti bab judi ni tuan-tuan. Tapi saya dikatakan, saya dimaklumkan keuntungan daripada judi itu lebih banyak orang yang rugi daripada orang yang mendapat untung. Dan dia menjejaskan keluarga, bankrupt, hutang dan sebagainya meningkat. Siapa yang nak bertanggungjawab? Siapa yang nak membiarkan semua ini? Apabila kerajaan yang ada kuasa, kerajaan yang boleh tentukan hala tuju masyarakat yang kita nak bina,
dengan dasar-dasar pencukaian yang lebih, kita kata rahmatan lil alamin, bagaimana? Jadi jangan kita ya, jangan kita jadi ya sampai tahap begitu sehingga kita tak dapat membezakan antara mana yang baik dengan mana yang tidak baik, dan dengan emosi dan sentimen menuduh kerajaan Pakatan dulu tidak Islam, tidak bela Islam, Islam terancam. Hari ini 22 kali cabutan. Yang mana orang Islam antara yang paling ramai yang pergi ke kedai-kedai judi ini. Maka operator judi ini, nombor ramalan ini. Maka siapa yang bela Islam hari ini? Siapa yang mengancam kesejahteraan umat Islam hari ini? Dan bukan takat umat Islam, orang bukan Islam pun akan rosak. Inilah saya kata poin saya pertama dalam live saya, iaitu 22 kali bela Islam, 8 kali Islam terancam. Tuan-tuan buat perbandingan lah. Ya, apa tanggungjawab PAS? Saya masih ingat dulu ramai yang memberi label atau orang beritahu PAS ni macam pasu bunga. Dia duduk bagi perhiasan sahaja. Siapa? Perhiasan Tan Sri Mahyudin. Perhiasan bersatu. Untuk nak tunjuk dialah parti yang, dialah kerajaan yang ambil parti Islam ini. Maka dengan dia ambil itu, dia rasa jadi Islam lah benda ni. Sedangkan dia tak tahu, kalau meletak pasu bunga saja, buang masa tuan-tuan, nak bagi cantik saja. Apa yang kita mahu ialah polisi. Apa yang kita mahu ialah dasar. Apa yang kita mahu ialah hala tuju. Apa yang kita mahu ialah tidak bergantung kepada cukai-cukai yang walaupun kita dapat pendapatan tinggi, tetapi merosakkan masyarakat. Termasuk dalam cukai-cukai rokok yang kita telah tingkatkan. Termasuk dalam cukai-cukai rokok yang kita mengurangkan orang mengisap rokok itu dengan dia, kita bagi susah dia sikit. Begitu juga dengan arak yang kita tingkatkan cukai dia dan sebagainya. Dan kita kawal dari segi premis dan sebagainya. Tapi tiba-tiba main judi yang kita dah buat elok 8 kali dah cabutan khas, kita telah kurangkan. Dengan kesedaran tadi, dan macam saya kata, ada usaha untuk memanjangkan perlesenan judi itu, dan telah menjanji untuk bagi upfront keuntungan dia kepada kita. Dan bukan sedikit saya kata, kita masih memilih untuk menyelamatkan masyarakat lebih besar daripada sekadar masuk dalam kantong negara. Saya tak tahu apa alasan pihak kerajaan Melayu Islam hari ini yang mereka nak buat dengan 22 kali ini, dan kita tahu pendapatannya sangat-sangat lumayan kepada negara. Apakah mereka terlalu terdesak sehingga tidak memikirkan kesejahteraan masyarakat dan khususnya umat Islam yang kita tahu sangat sensitif terhadap hukum halal dan haram di dalam kehidupan mereka.